Alright, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Kembali bertemu kita dalam live ngaji Ramadan. Thank you yang join. Alhamdulillah. So ini adalah episod yang keempat. Dan seperti biasa, kita bawakan artis Datuk Letup. Kan? Tapi sebelum kita cerita siapa tamu kita hari ni, tanya khabar dulu lah, korang apa khabar, komen sikit, macam mana, buka kat mana hari ni, so apa cerita, terawih kat mana. So kita dah betul-betul di fasa akhir ni, dah di memang hujung-hujung lah, bukan fasa dah, dia hujung-hujung Ramadan betul lah ni. Kita dah hari ni 27, kita dah malam ke-28 guys, malam ke-28 kan. Jadi betul lah, semalam malam 27, hari ni 27, malam 28. Kita doakan, ada yang kata semalam adalah Lailatul Qadar, ada yang kata belum. Walau macam mana pun Allah sengaja rahsiakan. Sebab apa? Eksklusif. Barang baik, eksklusif, kenalah rahsia. Kalau tak rahsia, dia tadi tak berebut. Jadi Allah SWT nak kita ni berlumba-lumba. Sebab tu dia nak, dia firmankan fastabiqul khairat, iaitu berlumba-lumba kita buat kebaikan. So apa saja yang boleh kita buat kebaikan, kita buat lah. Ada orang yang dia mampu untuk bersedekah banyak. Sedekah itu dia punya perjuangan dia. Ada orang dia mampu buat buat charity lah, apa-apa, bantu orang ke, hantar bantuan ke. Buat. Ada orang dia tera buat bubur lambuk, dia buat bubur lambuk. Ada orang boleh buat kek raya, buat kek. Dia berniaga, cari rezeki halal tu adalah perjuangan dia. Ada orang boleh buat kebaikan lagi. Dia boleh buat kelas ke apa benda dia buat. Macam tu lah. Ada orang boleh buat tutorial. Buatlah tutorial kan, so macam-macam kita boleh buat. Okay guys, thank you, jangan lupa untuk share. Boleh share kita punya live ni. Cara dia, korang pergi dekat yang segitiga tu, lepas tu share kat korang punya followers yang berkepuk-kepuk tu kan. Korang share. Mana tahu disebabkan share tu rupanya ada pahala. Kita ajak orang baca Quran. Orang yang di share tu dia tak tahu pun, tapi bila dah korang share, dia tengok ada orang mengaji. So dia membaca sekali, pahala dapat. Man dalla ala khair kafa'ili. Siapa yang buat satu kebaikan, dia akan dapat pahala seperti mana dia buat. Orang yang buat tu kita dapat pahala. Sama juga macam kita bagi orang buka puasa. Siapa yang mampu boleh bagi orang man fattara sha'iman. Siapa yang bagi orang puasa berbuka, dia akan dapat pahala orang yang berbuka tu tidak kurang sikit pun. Power tu. Kan? Maksudnya kalau orang tu hari tu dia puasa yang power, katalah dia tu puasa yang memang tahap yang maksimumnya Allah Ta'ala bagi kat dia. Puasa kita kan tak apa nak power kan. Jadi kita, sebabkan kita bagi dia makan tu, kita dapat pahala dia. Bukan kita ambil pahala dia, nanya dia. Kita dapat pahala sama seperti dia. Faham kan? Itu matematik Allah SWT nak bagi semangat untuk kita. Okay guys, so malam ni, hari ni kita sambung kita punya live ngaji dan kita bersama dengan tetamu kita, sahabat saya. Ini artis, penyanyi, pelakon, apa lagi pengacara, usahawan, orang kaya, jutawan insya-Allah dunia akhirat. Kita nak persilakan Siti Nordiana. Assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam. Apa khabar sahabat, sihat ke? Alhamdulillah. Masya-Allah. Amin dengar je tadi doa tu. Dengar Amin kan je. Dan memang betul pun semua meletup-letup tu. Semua. Nana macam mana Ramadan, busy ke? Alhamdulillah busy juga. Nana ada syuting drama hari tu. So sekarang ni dah stop lah. Dah dekat nak raya kan. So barulah dapat rehat balik. Drama apa baru? Terbaru? Drama berlakon dengan Alif Sata. InsyaAllah bulan Julai kot akan dimainkan. Selalu lah Nana berlakon dengan Alif Dulu apa? Sebab betul-betul Nana banyak berlakon dengan dia. Baik lah. Memang package ke, buy one free one ke macam mana? Tak ada. Sebab ramai yang request. Alhamdulillah. Nana suka Nana dengan Alif. Maksudnya kan? Chemistry. Betul. Apa pun kita selesa. So dalam set pun selesa kan. Betul. Dengan Alif ni apa best dia? Dia macam mana Nana bekerja dengan dia ni?
dengan Alif ni kita orang macam saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Kalau dekat luar set tu kita orang banyak berbincang, banyak bagi cadangan. Dia pun banyak bagi tunjuk ajar kat Nana. Share So senang lah. Wife dia pun dah kenal, so senang bila berlakon. Okay, tak ada masalah. Okay lah, maksudnya boleh kita apa ni, yang penting sharing tu, yang penting chemistry guys dalam kerja. Sama juga dalam kita buat posting pun kan, masa GV tu kan. So kalau tak ada chemistry susah kan. Benar. Tengah-tengah duduk mengacara sentak, betul balik. Apa lah yang sentak? Bila nak sentak dengan makro kan, okay kan? Tak, okay. Okay, cerita okay je? Okay lah. Okay. Kalau tak, takkan kita masih lagi bersiaran bersama. Cantik lah, insyaAllah. Okay, Nana kalau ada, kalau GGV nak buat balik, Nana nak join lagi tak? Nana nak. Sebab Nana dapat ilmu banyak sebenarnya. Kan? Dia penyanyi, lepas tu dia tahu pula orang menyanyi macam mana. Yang sebenarnya kita kan, aduh. Okay lah, tak apa lah. Itu dengan Aceh. Itu dengan Aceh. Dah borak. So Aceh pun dah sukses dengan berjayanya apa semua kan. Seronok lah tengok kawan-kawan ni. Nana pun beberapa kali anugerah meletup. Meletup-letup. Alhamdulillah. Seronok kita tengok kawan-kawan kita kan. Power. Okay guys, Nana ada buah tangan terbaru sebenarnya. Betul. Sebenarnya Nana ada lagu koleksi zikir selawat. Nana buat dengan Ustaz Syarizan. Ada 5 lagu. Ada Hasbi Rabbi, ada Sayyidul Istighfar, selawat ada Nani, Iktiraf, dengan satu lagi apa? Salam Ya Rasulullah. Terbaik. Nana sebut tu. Tunggu Sat. Ada orang main rumah. Sat. Okay. Wow. Sebab Fakrul pun dah dapat sebenarnya. Patutlah dia Sat pun nak ambil CD ke tu. Tunjuk. Okay guys. Alamak, nampak? Hilang pula dah. Okay. Sebab filter. Alamak. Dia. Saya nak tunjuk. Boleh lah tu. Boleh tu. Fakrul. Kita bagi Fakrul dengar. Tiba-tiba sampai kat rumah. Hasbi Rabbi. Saya tak unboxing lagi. Ini kira unboxing live lagi. Kita dah boleh tengok live kan. So baik kita tengok live sekejap lagi. Betul. Okay, ni projek siapa? Ya, sebenarnya projek Nana. Nana macam fikir nak buatlah lagu yang macam bagi manfaat pada orang kan. Dan juga nak cari saham akhirat juga. Alhamdulillah. Nana banyak lagu pop kan. Buatlah lagu-lagu yang macam ni, rohani sikit. Pengisian rohani tu. Terus mencintai. Terus mencintai. Betul kan. Lagu pop tu kita kata apa? Kita kata hiburan yang kita ni kan tarik orang, lepas tu telinga lah. Isteri kita kata apa, sayang dan sebagainya. So yang ni kita yang ke atas Allah dan Rasul ni kan. So kita kena juga baru dia balance. Okay, sebut pasal cinta Allah dan Rasul ni. So pasti kita nak, hari ni kita nak ngaji lah surat cinta. Ni memang betul-betul surat cinta, mesej-mesej dari Allah. Okay, Nana nak ngaji surah apa ni? Al-Lail. Surah Al-Lail. Al-Lail Surah Al-Lail. Kami besar Quran tu. Ni Quran ni senang. Bagus. Quran anak Nana. Cantik lah. Mana si Ryan tu? Sibuk dia. Puasa dia okey? Okey, puasa penuh setakat ni Alhamdulillah. Baik lah. Mesti ada janji tu. Kalau penuh dapat apa? Ada. Dia tuntut ada perjanjian. Dia tuntut. Kadang-kadang budak-budak sekarang janji kat anak saya. Puasa penuh, bagi duit raya. Kali penuh buka dia puasa, alamak. Kenalah. Dia tuntut, tapi tak apalah, semangat. Kita janji, kita bagi, bukannya ni kita nak bagi semangat kat dia, motivasi. Betul. Masa zaman Rasulullah tu, sahabat-sahabat macam tu juga, bila anak-anak dia orang tak larat nak puasa, so dia membuat satu lu'bah dia panggil, dia ada permainan. So macam kita hari ni bagi gadget lah, kadang-kadang apa-apa kan. Sebelum buka tu bagi dia reka kejap. Jadi macam tu juga dia bagilah permainan masa zaman dulu punya cara lah. iPad dia, Beyblade dia. Adalah game tu supaya anak ni dia tak bosan. Dia ada motivasi. Okay guys, boleh buka surah Al-Lail. Muka surat 595 dan 596. Betul tak? Betul.
Betul. 595. Okey, jadi Nana akan baca. Macam biasalah saya akan baca terjemahan. Senang kerja. Okey. Okey Nana, nak baca Taranum apa? Nana tak reti lah Taranum. Taranum As-Sendiri, boleh? As-Sendirian lah. Sendirian, boleh. Okey, jom kita cuba satu persatu. Sekejap ya ni, insyaAllah. Sekejap je ni insyaAllah. Okey. Nana dah tera kot. Amin. Okey, bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili iza yaghsha. Okey. Teruskan. Boleh? Wan-nahari iza tajalla. Okey kita tengok satu-satu ayat yang satu tadi. Iza tu Nana kena keluar lidah sikit. Iza. Wal-laili iza. Dia jangan iza, jangan z, tapi dia macam iza, dia keluar lidah sikit. Wal-laili iza yaghsha. Cuba. Wal-laili iza yaghsha. Okey, Cun. Yang kedua tu, wan-nahar atas nun tu dia ada sabdu kan? Cuba tengok. So bila ada sabdu atas nun ataupun mim, ingat nun atau mim. Setiap kali atas nun ataupun mim dia ada sabdu atas dia, Nana kena dengung. Dua harakat. Okey. Wan-nahar itu. Cuba. Wan-nahari iza tajalla. Betul. Iza sama juga. Jangan bagi tajalla. Wan-nahari iza tajalla. Wan-nahari iza tajalla. Cantik. Padu. Okey. Baik, kita cerita terus makna dia terjemahan boleh? Sambil-sambil. Boleh. Okey, ayat pertama, Allah Ta'ala berfirman, surah Al-Lail ni bermaksud, Al-Lail ni maksudnya night, malam. Malam. Al-Lail, malam. So pasangan malam ni siang siang. Jadi nahar tu siang. So wal-lail, Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu malam. Wal-laili, demi waktu malam. Dalam Quran setiap kali dia ada waw tu maksudnya Allah Ta'ala bersumpah. Bersumpah dengan ciptaan-ciptaan dia yang power. Jadi wal-lail salah satunya malam. Sebab malam ni orang ni tak boleh buat pun. Allah Ta'ala je yang boleh buat. Ada negara yang tak malam-malam. Betul tak? Dan bila dia tak boleh malam tu, ataupun siang dia panjang, tak ada siapa pun boleh nak cepatkan malam dia. Betul tak? Betul. Hanya kat situ kita dah terciduk lah. Tak boleh nak, kalau power tak ke mana pun, kalau memang datang season dia malam yang panjang, kau tak boleh cepatkan siang tu. Tak boleh cepatkan malam tu kan. So, kalau siang tu panjang, ada season yang siang panjang, puasa panjang, takkan boleh pendek. Ada negara 16 jam, dekat 18 jam. Mana dia? Ada kan? Greenland kan? Apa? Bila dia musim panas, dia akan jadi panjang waktu siang dia. Ui, barai. Kan? Tapi itulah kekuasaan Allah yang tak boleh kita ubah. Sebab dia nak beritahu aku yang power benda ni. Wal-laili, dan demi waktu malam, idza yaghsha. Maksud dia apabila waktu malam tu ketika mana dia menyelubungi, ketika mana dia datang, ketika mana dia gelap lah. Wal-laili idza yaghsha. Okey, yang kedua, wan-nahari idza tajalla. Allah Ta'ala bersumpah pula lepas tu bila malam dia mesti ada partner dia, apa dia? Siang. Betul, siang. Laki ada perempuan. Jantan ada betina. Langit ada bumi. Matahari ada bintang. Tu dia punya partner dia. Dia baru balance alam ni. Allah Ta'ala buat cantik lah kan. So irama dengan lagu. Lagu. Apa ada? Nampak tu. Orang muzik kan. So dia mesti tahu punya. Apa lagi? Tempo dengan tempo dengan nyanyian contohnya macam tu lah. Dia tak ada pisah. Dia mesti ada partner dia. Okey, jadi Allah Ta'ala bersumpah wan nahari, dan demi waktu siang. Iza tajalla, apabila ia telah terang benderang, muncul. Sama juga powernya waktu siang ni, orang manusia bekerja kan. Takkan siapa boleh tukar. Hari siang ada, walaupun ada yang kerja malam, shift malam kan. Tapi secara fitrahnya siang tu kita berjaga, siang tu kita bekerja. Kan? Sama kalau kita pergi negara. Nana pernah jet lag tak? Pernah. Kan? Kalau jet lag, Nana buat macam mana? Layan je lah. Nana macam tak sentuh arah lah. Macam
Macam blur-blur kan. Tentu agak tu lain macam. Macam blur kan. Aku Dah jadi blur kan. Sebab yang ke malam. kita tak boleh nak ikut nak sesuai badan kita, powernya, tapi dalam masa beberapa hari badan kita akan jadi adapt dengan cuaca macam tu, dengan keadaan timing tu. Faham tak? Betul. Kita orang pernah pergi show dekat South Africa. South Africa dekat Durban. So duduk sana seminggu. Jadi bila sampai dia punya show dia dekat dia macam bazar lah. Kalau kita macam bazar dia bazar raya yang besar. Kalau macam Nana pernah pergi Singapura, dia buat macam tu. So dalam tengah dia ada stage. So macam tu lah expo lebih kurang. Ada jual-jual. So dia punya show dia malam. Malam yang sampai tu? Bila kita sampai tu esok tu show. Maksudnya badan kita tak sempat nak adapt lagi. Jadi kita terpaksa tidur. Bila masuk petang je mengantuk. Jadi memang kat sini dah tengah malam. Tengah malam. Sana petang memang tidur semua. Tidur sampai pukul apa? Kira macam pukul 3 Malaysia, kita bangun pergi show. Alamak. Selama 3 hari. 3 hari tak betul lah awang kan. Bangun-bangun dengan muka tidur kan. Pergi show. Tapi nak buat macam mana? Dah timing dah lari. So bila hari keempat. Suara lagi tak? Suara memang daripada awal dah lari dah. Kan? Tapi nak buat macam mana? Layan je lah. Tapi nak cerita hari keempat automatik dia okey. Sebab badan kita dah automatic adapt. So siapa yang buat benda tu? Allah yang buat. Dia bagi kita cepat, badan kita automatik. Lepas tu malam siang tu automatik. Timing tak sama. So macam tu lah powernya. So kemudian ayat yang ketiga kita sambung. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Okay. Zakara tu kena tebal. So muncul sikit. Wa ma kita tadi. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Cuba. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Zakara wal unsa. Cantik. Jadi kalau kita sebut zakara, dia jadi nipis. Dia kena zakara. Dia kena muncung. Sebab ra kalau baris atas dengan ra baris depan, ru. Dua-dua tebal. Kalau yang nipis ni ra bawah je, ri. Faham? Sikit. Okey, ni maksudnya apa? Allah Ta'ala bersumpah lagi dengan ciptaan dia yang power juga. Seterusnya adalah wa ma khalaqa. Dan demi zat, iaitu dia sendirilah Allah Ta'ala tu. Wa ma khalaqa, menciptakan. Dan demi zat yang menciptakan, iaitu Allah SWT tu sendiri. Az-zakara, iaitu lelaki. Wal unsa, dan juga perempuan. Ni partner dia. So lelaki dia ada perempuan. Dia tak ada lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Tak boleh. So memang dia telah melawan arus. Faham tak? Jadi wa ma khalaqaz zakara wal unsa, dan demi zat yang menciptakan lelaki dan juga perempuan. Allah yang boleh ciptakan kita. Hatta kita boleh plan macam-macam pun nak anak lelaki ke perempuan ke, tapi tak boleh nak buat. Tak boleh nak plan. Sebab tak tahu rahsia Allah. Dia yang tahu. Jantinanya, Allah juga yang tahu kembar ke. Dan Allah Ta'ala juga boleh menjadikan seseorang itu mandul, tidak mendapat anak. Sebab dia yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Mungkin kita rasa yang terbaik kita nak anak ramai. Tapi rupanya anak ramai tu serabut. Kan? Tak boleh nak jaga. Ada yang mungkin dia nak seorang dua je, tapi tiba-tiba Allah bagi dia ramai. Rupanya yang ramai tu terbaik pada dia. Bila anak-anak bila dah besar nanti anak-anak semua keluar. Tinggal seorang dua je kat rumah. Kan? Dia sunyi. Itu ada yang terbaik lah Allah Ta'ala dah buat. Kan? So, kalau macam kita doa, kita doa, kita mandul, kita doa supaya dapat anak ke. Boleh. Itu usaha kita. Doa usaha lah kan. Doa tu adalah usaha, dan juga berubat tu penting, perlu. Kita kena berubat, bukannya kita berserah terus, tapi bila dah usaha semua dah, yang tu baru kita berserah pada dia. So Allah Ta'ala yang akan bagi. Dia mampu je nak bagi. Kalau tanpa kita buat apa-apa, tak kahwin boleh dapat anak. Siapa? Boleh je kan. Nabi Isa kan tak ada bapa. So Sayyidatina Maryam, dia tak kahwin, tak pernah disentuh lelaki, tapi dapat baby. Takut dia. Malaikat kata Allah Ta'ala, macam mana nak buat? Aku tak pernah tak pernah disentuh lelaki. Kan dia wanita yang suci, yang memang beribadat dari kecil sampai besar. Allah Ta'ala muliakan dia. Ditiupkan ruh ke dalam dia punya rahim. Malaikat kata Allah Ta'ala yakhluqu ma yasha', dia boleh buat apa dia nak.
Maksudnya dia telah melawan adat, betul tak? Melawan adat ataupun asbab. Kemudian ada juga yang diciptakan tanpa bapa, tanpa mak, siapa lagi power? Iaitu Nabi Adam alaihissalam. Tak ada pun. Dia tak ada adat tadi tu. Adat yang asbab yang berkahwin, secara biologinya bercantum benih apa semua tu baru jadi, tak ada. Lawan arus. Allah boleh buat tak? Kun fayakun jadi. So macam tu. Tapi Nabi Muhammad dan juga umat-umat Nabi Muhammad ni diciptakan mengikut adat kejadian. Iaitu asbab dia kena berkahwin, cantuman biologinya, benih lelaki dan juga perempuan, jadilah baby. So macam tu. Betul. Jadi Allah Ta'ala boleh ciptakan segala jenis. Sebab power kot Tuhan. Dia boleh buat daripada tak ada kepada ada. Kalau perlukan itu dan juga ini, maka tak apa nak power lah dia. Tapi Allah Ta'ala nak suruh kita beriman dengan asbab kan. Ada kehidupan kita ni, kita ada asbab. Sakit kena ambil ubat. Sakit kena ambil ubat, barulah kita boleh kita tawakal, kita doa dan sebagainya. Kan? Sebab Nabi sendiri macam tu. Nabi mengajar kita tu ada beriman dengan asbab kejadian. Okey, apa lagi? Apa ni? Kalau COVID, isu COVID kan. COVID, ada orang kata apa takut COVID lagi tinggi daripada takut Allah ni. Kan? Jangan takut sangat. Takut Allah tu yang penting. COVID biarlah dia makhluk, betul. Tapi kalau rumah kau terbakar, tak payah lari. Takkan biar je kan? Takkan biar tak apa. Allah nak takut api ke takut Allah? Kau lah lagi dulu kau rasa. Sebabnya asbab dia memang api tu kena kita pedih. Sakit dan kita akan mati terbakar. So kat situ wajib untuk kita selamatkan diri. Sebab siapa? Allah juga yang suruh kita selamatkan diri tu. Allah kata jangan kita wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Allah yang suruh kita. Kita tengah lari tu, kita tengah berubat tu, kita tengah ambil vaksin ataupun kita tengah apa? Kita tengah kuarantin ke, kita tengah ikut SOP ni juga adalah disebabkan taat kepada Allah. So dapat pahala. Faham tak? Betul. So dia kena berfikir yang macam tu. Dia bukan terus total. Memang hakikatnya Allah yang bagi kita baik yang kita sembuh. Tapi memang kita kena berubat juga. Sebab Allah Ta'ala nak suruh kita ni berusaha. Macam tu. Nak rezeki tak buat apa-apa. Doa je. Dapat tak rezeki? Boleh dapat. Siapa dulu dapat? Maryam juga. Kan? Maryam pun boleh dapat. Dia tengah doa-doa turun. Tiba-tiba ada buah. Ada zaman-zaman dulu, zaman-zaman Bani Israel dulu doa suruh turun hidangan daripada langit. Kau mampu? Dulu boleh turun. Dulu boleh. Apa yang tak boleh Quran cerita kan? Tapi sekarang Allah Ta'ala suruh pergi masak sendiri, beli. Tapi dapatlah rezekinya. Macam tu kan, faham kan? Itu daripada Allah kan? Baru kita pasal berserah. So itu kita kata konsep kita beriman dengan adat ataupun beriman dengan asbab. Asbab-asbab kejadian yang berlaku. Boleh kan? Okay. Boleh. Sambung ayat yang keempat. Inna sa'yakum lasyatta. No comment. Terbaik. Itu inna tu dah betul dah. Setiap kali jumpa nun yang ada sabdu, dengung dulu Okey. Allah Ta'ala berfirman. Dengan mim Mim. Sama juga. Nun sabdu. Cuba. Amma. Fa'amma man a'ta wattaqa. Terbaik. Dua ayat. Bagus. Okey. Inna sa'yakum lasyatta. Allah Ta'ala kata sesungguhnya amalan-amalan kamu ni ataupun usaha-usaha kamu semua ni lasyatta, pelbagai. Kita ada pelbagai usaha kita yang kita kena, yang kita amalan ataupun amalan-amalan kita ni kita kata apa, ada pelbagai keadaan. Okey? Maksudnya ada amalan yang baik, ada amalan yang buruk. Ada yang usaha yang baik, ada usaha yang buruk. Ada yang tak usaha langsung. Okey? Kemudian Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat yang kelima Nana dah baca tadi, fa amma man a'ta wattaqa. Dan sesungguhnya adapun Allah Ta'ala kata man a'ta, ada satu golongan ni, maksudnya dia Allah Ta'ala ada cerita dua golongan. Yang pertama, adapun orang-orang yang memberi, a'ta, yang memberilah, dia infak, dia bagi harta dia ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia sedekah, dia buat wakaf, apa benda kan, dia buat zakat, dia memberi dah ni, maksudnya memberi, giving. Wattaqa, dia bukan saja memberi, bukan sebab terpaksa, tapi wattaqa, dia bertakwa. Bagi tu sebab dia takwa. Takwa ni maksudnya takut. Maksudnya dia rasa Allah Ta'ala tengok dia. Dan dia rasa dia buat apa benda ni, Allah Ta'ala suruh dan dia taat. Itu namanya takwa.
Dia bukan bagi atas perasaan, bagi. Kan, bagi tak dia. Ataupun dia kena paksa ataupun kena apa-apa, kena ugut baru dia bagi. Bukan. Yang dia bagi tu atas dia punya kehendak dia sendiri. Takwa kan? Kemudian ayat yang ke-6, ke-6 ya. Wasaddaqa bil husna. Terbaik. Ayat 7. Fasanuyassiruhu lil yusra. Okey, ulang Fasanuyassiruhu lil yusra. Hu tu kena panjang 2. Sebab dia ada waw kecil kan? Sebab ada waw kecil tu 2 lah. Betul. Fasanuyassiruhu lil yusra. Sin. Kalau yang sa tu, kalau lidah tu yang 3 titik tu. Yang macam ba tu ada 3 titik atas. Sin. Fasanuyassiruhu lil yusra. Mantul. Okey. Jadi golongan ni, fa'amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang memberi. Dia memberi harta dia dan bertakwa pada Allah yang saya cerita tadi. Kemudian bukan dia takat bertakwa saja, Nana. Dia wasaddaqa bil husna. Ayat yang ke-6 tu, dia juga, bila dia memberi tu, dia membenarkan. Wasaddaqa bil husna. Terhadap apa saja kebaikan, amal baik yang dia buat tu, dia akan dapat ganjaran dia. Dia membenarkan. Maksudnya kan Nabi cakap, kalau kita sedekah, kita akan dapat ini. Quran cakap, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Siapa yang perumpamaan orang-orang yang memberikan harta dia di jalan Allah ni, sedekah, bantu orang ke apa ke, kan? Seperti mana perumpamaan dia, kamathali habbah, seperti mana satu biji benih yang kita tanam, ambatat, akan tumbuh, sab'a sanabil, ada 7 tangkai tumbuh daripada biji benih sebiji tu, 7 tangkai yang keluar, sab'a sanabila fi kulli sumbulatin, pada setiap tangkai tu, mi'atu habbah, ada 100 biji. Maksudnya gandaan daripada sebiji tu jadi 700 biji. Sebab dia ada satu tangkai, satu tangkai 100 kali 7 tangkai, ada 700 biji benih daripada keuntungan satu biji benih yang kita tanam tu, habbah tadi. Faham tak? Maksudnya matematik Allah nak beritahu, kalau kita sedekah RM1, Allah Ta'ala ganti perumpamaan dia RM700. Dan Allah Ta'ala boleh bagi lebih lagi. Allahu yudha'ifu liman yasha', dia boleh gandakan siapa yang dia nak pun Allah Ta'ala boleh bagi. Berbagai bentuk lah, ganti yang sebagainya, ganti rezeki balik, kita terelak, tak kena musibah, tak kena COVID, tak kena itu, tak terbakar rumah, kita tak rosak, anak kita tak sakit, kita bahagia. Tu maknanya Fakrul, kalau yang Allah gandakan kan, dia mengikut niat seseorang ke atau macam mana? Keikhlasan seseorang tu lah. Bagi tu mesti kerana Allah. Betul. Baru dia dapat ganjaran tu. Dia memberi, mengharapkan ganjaran Allah, tak apa. Sebab Allah memang nak bagi ganjaran, motivasi dia. Tak apalah kan, tak apa kita mengharapkan aku nak pahala. Memang itu motivasi dia. Sebab dalam Quran pun cerita, siapa bagi ni dapat ini, siapa yang Allah Ta'ala berjual beli kita dengan syurga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya kami membeli, iaitu orang beriman dan juga diri mereka tu kan. Kalau dia beriman, kami jual beli dengan dia tu, maksudnya apa? Kami negotiate, dia beriman dapat syurga. Tu maksudnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, berusahalah, bersegeralah kamu dapatkan keampunan Allah. Sebab apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan dia akan dapat syurga yang luasnya langit dan juga bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah bagi ayat-ayat motivasi dalam Quran ni sebab nak bagi kita ni rasa semangat, sebab dia tahu kita lemah. Betul. Kita lemah kan, kita cakap takwa, betul, tapi dia kan macam iman lah, kejap okey, dia dah tahu dah Allah kan dia yang buat kita, jadi dia tahu dah lemah. Dia tahu dah. Aku kena bagi sikit motivasi, bagi semangat. Sebab itulah Nabi sebut siapa yang bulan Ramadan ni, kita 10 malam terakhir ni kan, kita dapat tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli turun padanya ada malaikat Jibril dan juga malaikat-malaikat lain membawa perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar tu lebih baik daripada 1000 bulan. Takkan Allah nak cerita macam tu?
Sebab siapa yang buat kebaikan, dia dapat 1000 bulan punya pahala. Weh, ini bukan kaleng-kaleng punya offer. Dia tak berlaku pada umat lain tak dapat ni. Dan tak berlaku pada nabi-nabi lain. Dia berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW. Sebabkan Nabi tu. Sebab tu kena sayang Nabi. Untungnya kita umur pendek. Tapi amalan kita sama macam orang zaman-zaman dulu yang umur panjang. Kalau siapa dapat Lailatul Qadar ni yang power. Faham tak? 1000 bulan ni umpama 84 tahun lebih kurang. 84 tahun Nana solat tak berhenti. Kita mula solat umur berapa? Kita mula solat pun umur berapa yang betul-betul dah umur 13. 13. Itu pun tak apa nak solat. Kan? Ada on off kan. Solat pun tak solat. Baru-baru aja. Lepas tu dekat-dekat universiti pun dengan nakal-nakal lagi 20, 25. Dekat nak kahwin baru kita nak solat ke apa kan. Lepas tu kat 30 lah baru kita nak start betul-betul lah. Contoh lah ni contoh. Ada orang yang awal alhamdulillah. Tapi tak terlambat untuk kita ni nak cari balik kan. Nak dapatkan keampunan Allah. Baiki di balik. Betul. Jadi 30 kita hidup puratanya 60. Purata lah. So 30 tahun saja yang kita betul-betul solat. Itu pun kita solat sehari 5 waktu je. Satu solat kata kita ambil 5 minit. 5 kali 5 25 minit je kita solat. Baki yang masa tu kita tak buat apa pun. Kita tak apa nak ni sangat, kita bekerja dan sebagainya. Ini total 84 tahun kita umpama kita tengah beribadat yang full. Itu yang padu. Kan jadi Nabi bagi ganjaran ni untuk kita ni, Allah bagi ganjaran untuk kita semangat. Okey, cerita tadi, siapa yang memberi harta wasaddaqa bil husna, dia membenarkan apa husna ni, membenarkan pahala tu. Maksudnya bagi harta Allah ganti balik, bagi harta Allah Taala gandakan, tadi kita dah cerita kan. Dia membenarkanlah, dia tak macam betul ke? Dia tak macam tu. Dia tak ada sanksi lah. Dia membenarkan betul ni. Memang betul aku beriman ni. Quran ni tak tipu langsung. Apa dia dapat Nana? Ayat yang lepas tu. Nana baca tadi kan? Fasanu yassiruhu lil yusra, ayat 7 tu. Dia akan dapat, Allah Ta'ala kata bila dia percaya dan juga dia bertakwa, dia percaya dapat pahala, maka kami fasanu yassiruhu, kami akan mudahkan dia. Mudahkan apa? Lil yusra, untuk dia mendapat kemudahan. Kemudahan ni ulama sebut sama ada di dunia ataupun dapat syurga. Kami yang Allah Ta'ala yang fasanu ya tu kami tu Allah dan juga kerajaan Allah. Allah Ta'ala bagi tahu Allah Ta'ala menggunakan kami ni kalau benda-benda yang berkaitan nikmat. Kalau berkaitan keampunan, taubat, dosa, pahala ni Allah Ta'ala gunakan aku. Kan? Berdoalah pada aku akan. Kalau kami tu, kalau digunakan kami ni Allah Ta'ala nak bagi tahu, satu ni ada guru saya cakap, satunya bila kami Allah Ta'ala guna pada ayat-ayat yang berkaitan tentang kerajaan dia. Tentang nikmat, syurga, pahala, langit, bumi, kami turunkan hujan, kami tumbuhkan pokok-pokok, kami yang memberi rezeki. Kebanyakan ayat rezeki je mesti Allah Ta'ala gunakan kami. Kalau tengok terjemahan pun ataupun kita kata kami lah. Bahasa Arab dia fasanu, ada nun tu. Nun tu adalah kami. Dia refer to we. Jadi ulama kata kami kat sini, satunya Allah Ta'ala nak beritahu kayanya kerajaan aku ni. Banyak rezeki. Yang kedua, rezeki yang dapat kepada kita ni, dia akan melalui asbab orang-orang lain. Disalurkan rezeki kita kepada orang lain. Dan dia yang bawa rezeki tu kepada kita. Itu. Faham tak? Contohnya kita nak dapat job, tapi kita dapat job daripada kawan kita. Tiba-tiba bagi nombor phone. Dia bagi nombor phone. Nana tiba-tiba dapat call, saya tak boleh show kan. Assalamualaikum Nana. Kan? Ataupun Nana tak boleh show. Nana show sikit, saya payment kecil. Jadi Nana kan, Fakrul, boleh tak tolong ganti ni? Nampak saya padahal tak ada job pun. Kan? Saya tak ada job apa pun, biasa-biasa je. Jadi bila Nana call tu, saya tak tahu pun. Tiba-tiba nak dapat call. Allah Ta'ala menggerakkan organizer tu untuk suruh Nana call, ataupun Nana tak boleh tu, ada sebab dia, dan Nana cari Fakrul. Dan kan Nana boleh cari Bazdi, Nana boleh cari Hafiz Hamidun, Nana boleh cari orang lain, tapi jangan cari orang lain lah, cari saya. Okay? Rezeki Fakrul lah tu.
Kita tak ada paksa pun. Saya ada deal dengan Nana. Nana kalau apa-apa call Tak ada. Tak ada. Kan. Padahal ni dah tengah deal ni. Tengah dia. Tak ada. Walaupun kita deal, tapi penganjur organizer tak nak pun. Tak jadi juga. Tak nak Fakrul. Tak, dia biasa-biasa follower. Tak ramai apa semua, tak best Jadi tak jadi juga, faham tak? Jadi di situ kita memang, aku tak ada apa-apa kot. Allah Ta'ala yang bagi ni. Macam tu. Betul. Jadi rezeki kita, dia datang melalui orang lain. Tiba-tiba orang hantar makanan. Tiba-tiba orang bagi. Ni saya dapat ni apa? Zikir Hasbi Rabbi Nana ni. Wow. Abang tu datang hantar semalam. Hujan-hujan. Wow, dia hantar hujan-hujan dengan nak motornya. Dia buka. Baik tau. Baik gila. Itu namanya rezeki. Alhamdulillah. So, okay, kalau Fakrul, kalau rezeki tu macam asbab lah kan. Boleh jadi kita ni salurkan juga kan rezeki pada orang lain kan. Macam mana orang cakap macam rezeki tu sebab dia rajin berusaha dia rajin kerja. Yes. Dia rajin kerja, dia berusaha tu memang dia akan dapat. Sebab tapi bukan totally daripada dia. Dia tak dikata semua rezeki yang dia dapat ni adalah hasil usaha dia. Sebab ada orang yang berusaha. Sebab apa? Ada orang yang berusaha yang bekerja siang malam tapi rezeki dia tak dapat macam tu. So dia tak dicakap macam tu. Dia cuma dia cakap aku berusaha dan aku dapat dan Allah yang bagi. Dia kena berlapik macam tu. Sebab kalau tidak kita jadi sombong, kita dia kufur nikmat. Bila kita kufur nikmat, Allah Ta'ala akan murka dan dia akan stopkan rezeki kita. Sebab Allah Ta'ala kata kalau kamu bersyukur la in syakartum, kalau kamu syukur la azidanakum. Ini janji dia. Aku akan tambah. Syukur je aku tambah. Syukur je aku tambah. So kita dapat apa, kita alhamdulillah dan kita tunjuk apa yang membuktikan kita syukur ni. Kita solat, kita buat balik, kita bagi balik pada yang jalan yang betul. So itu tanda syukur. Tapi kalau kita kufur, inna azabil syadid, azab aku akan pedih. Allah Ta'ala kata kalau tak dapat di dunia, di akhirat kita dapat. Jadi orang yang cakap macam tu, dia telah sombong dengan Tuhan yang bagi rezeki kat dia lah. Memang dia buat dia dapat. Tapi hakikatnya siapa bagi? Hakikat dia Allah yang bagi. Sebab buktinya apa? Kalau katalah dia pergi memancing ikan, ada hari yang dia buat umpan yang sama, timing yang sama, pakai joran yang sama, dia tak dapat pun. Ada orang pergi kat laut kan. Ada hari yang tak dapat ikan pun. Sebab apa? Sebab rezeki tu Allah yang bagi, usaha kita. Usaha kita. Man jadda wajada. Siapa yang usaha dia akan dapat. Tetapi kita kena beriman pada rezeki yang Allah Ta'ala nak bagi. Sebab apa? Buktinya apa? Ada orang yang bekerja dari rumah je. Online saja. Dia boleh dapat income lebih 2-3 bulan. Sebab dia hanya duduk di rumah dan dia buat skill yang betul, Allah bagi rezeki dia macam tu. Dan ada, kalau kita kata disebabkan usaha kita dah rezeki tu dapat banyak, nescaya orang yang bekerja apa? Yang bekerja pagi sampai ke malam, dia tu akan lagi kaya daripada orang lain. Tapi tak. Cikgu gaji macam tu je. Kerja sampai petang, lepas tu malam kena buat burger ke contohnya apa. So, tapi cukup untuk family dia. Tetapi ada orang yang memang dia buat bisnes ataupun apa pun, dia duduk di rumah je, rezeki dia dapat lagi banyak. Tapi bukan kata kerja tu tak bagus. Masing-masing ada kelebihan dia. Yang ni ada risiko. Risiko dia ada hari yang dia tak dapat dan sebagainya. Yang ni ada rezeki gaji tetap dan sebagainya. So, masing-masing punya cara nature kerja dia. So, kat situ kita kena beriman lah kepada pemberi rezeki tadi. Faham Betul, faham. Okay. So Allah Ta'ala gunakan kami tu dah faham kan? Sebab apa? Sebab sama ada nak ceritakan kerajaan dia banyak, besar, yang sangat hebat. Yang kedua ataupun rezeki-rezeki kita ni melalui asbab-asbab orang lain. Lepas tu kita kena baik dengan orang. Betul. Kan? Okay. Sambung ayat yang ke-8, 9, 10. Ini sebaliknya. Ini sebaliknya? Okay. Wa amma man bakhila wastaghna. Okay, bakhil tu pendek. Bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wa betul dah tu. Bakhila wastaghna. Cantik. Okey. Sambung. Wa
Wa kadzdzaba bil husna. Good. Ayat 10. Fasanuyassiruhu lil usra. Mantul. No comment. Tajwid tu dah betul lah. Okay. Power lah. Okay. Ayat yang ke-8 tu. Ayat yang ke-8. Ni bukan betul ayat 8. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan ada pun orang-orang, ini lawan pada dia, lawan pada tadi kan. A'ta wa taqa tu ni lawan dia. Ada pun orang yang bakhil, bakhil, Haji Bakhil. Bakhil lah. Yang bakhil, wastaghna. Wastaghna ni dia rasa dia kaya, dia rasa dia cukup. Ini yang Nana cerita tadi tu lah. Ada pun orang yang bakhil kedekut dan dia rasa dia cukup dan tak perlu pada Allah. Aku je semua. Dia rasa dia kaya. Okey? Bukan saja tu, wa kadzdzaba bil husna, dia juga mendustakan, bahkan dia mendustakan. Wa kadzdzaba tu mendustakan bil husna, terhadap amal-amal kebaikan. Kalau aku buat ni dapat ni. Dia dusta. Dan juga kalau buat ni dapat dosa. Tak ada lah, aku kaya je. Aku tak sedekah pun kaya, aku tak semayang lagi kaya dengan kau. Kau lagi susah. Tu ada. Orang yang macam tu kan. Jadi orang macam ni memang ada, ni ujian untuk dia. Dia tengah diuji Allah, diumpan, dia dipanggil istidraj. Bagi, nanti kena sekali azab, terduduk kau. So itu namanya istidraj. Ini kita takut sebab kita rasa macam kita buat maksiat pun tak ada apa-apa. Allah tak buat apa-apa pun kat aku. Itu lagi bahaya berbanding orang yang mungkin dia buat Allah jentik hati dia, terjatuh ke, terpatah kaki ke, apa ke, dia terus macam Allahu akbar, aku buat dosa. Kembali kepada Allah balik. Dia dapat balik, dia dapat kembali tu dalam keadaan dosa dia tak banyak sangat. Tapi ada pun orang yang dapat dosa yang banyak, dia kumpul banyak, betul tu. Okey. Kumpul sekali kena sentap, kena rentap, settle. So yang tu yang kita takut. Contohnya apa? Fir'aun. Fir'aun, Qarun, harta dia banyak gila. Dia punya peti besi dia pun ada orang yang sadur-sadur kena angkat besar. Ada berpuluh orang kena angkat dia punya peti besi dia. Harta dia. Tapi dia sombong, tenggelam juga. Tenggelam. Fir'aun yang tak pernah sakit, disebutkan dia tak pernah sakit. So dia rasa dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Dia suruh dia punya pembantu dia buat menara, buat macam tangga, aku nak naik tengok Tuhan Musa ni. Sombong dia. Mana dia Tuhan? Kan. Tu dia di akhir hayat dia, bila Allah Ta'ala hina dia dalam keadaan dia mati, tenggelam dalam laut. Tak nak mati tu boleh sebut aku beriman dengan Tuhan Musa. Tapi tak sebut dengan Allah pun. Tuhan Musa. Sombong lagi tu. Nak mati pun sombong lagi. Sombong lagi tu Allah tanya dia, al-an, sekarang baru kau nak beriman? Tak boleh dah. Dah ditutup dah pintu taubat. Maka dia dimatikan Allah, dan Allah Ta'ala kata kami selamatkan badan dia untuk hari ini kita jadi dapat pedoman. Memang badan dia tu ada, diselamatkan. Sebab untuk jadi pedoman, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Dan hari ini kami selamatkan badan kau untuk dijadikan pedoman pada umat yang akan datang selepas ini. Sebab tu orang kata ada mumia apa semua tu kan. Gitu. Jadi kalau nak sombong tu, dia mendustakan kebaikan pahala ataupun dosa yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita ni. Ayat 10 tu, lawan dia, fasanu yassiruhu, kami akan mudahkan juga. Mudahkan apa? Lil usra. Tadi yusra. Yusra tu kemudahan, iaitu dapat syurga, nikmat. Tapi yang ni fasanu yassiruhu, kami akan memudahkan untuk dia lil usra, mendapat kesusahan. Lagi payah. Kan, lagi bahaya. Allah Ta'ala bagi mudahkan kita dapat susah, dapat celaka. Takut. Jadi sebab tu orang ulama kata kena sedekah banyak-banyak. Sebab sedekah ni dia ni ayat ni cerita pasal sedekah. Sedekah ni mengelakkan bencana dan juga bala. Ni kan Allah Ta'ala memudahkan untuk mendapat kesusahan. Jadi kita tak naklah Allah Ta'ala mudahkan kesusahan untuk kita. Kita nak senang je. Jadi kena banyak memberi balik. Giving. What you give, you get back. Allah Ta'ala akan bagi balik. Dan tak akan pokai pun. Tak ada dalam sejarah orang yang bagi sedekah banyak-banyak ni miskin. Tak pernah. Tak pernah. Bahkan lagi kaya ada. Betul? Tapi itulah kita punya nafsu kita rasa nak bagi tu sayang.
Itu sebab nafsu. Lepas tu kena lawan sikit. Tapi kita utamakan family lah. Kalau ada mak ayah bagi tu dulu. Lepas tu family. Adakah kita punya kita bagi kat mak ayah tu dia kewajipan kan? Kewajipan kan? Dia adakah dia sedekah juga? Jadi sedekah. Dia sedekah. Bahkan bagi nafkah untuk family, kalau kata suami ataupun isteri, kita bagi kepada family. Belanja family tu adalah sedekah. Itu juga adalah sedekah juga. Bukan sahaja kewajipan tapi dia jadi sedekah juga. Jadi sedekah juga. Tapi kita lepaskan yang tu dulu, lepas tu barulah kita bagi kepada yang lain. Kalau misal adik-beradik kita susah, kita bagi dulu, baru kita tolong yang lain. Yang tu sedekah yang afdal. Yang afdal. Sedekah tu dia ada dia punya level dia. Yang afdal yang tu. Terbaliknya, kita bagi yang luar dulu. Terbaliknya kita bagi yang luar dulu. Kita tinggal adik-beradik mak ayah kita ni susah. Lepas tu biar meminta-minta. Itu tak balik. Tak balik. Tak balik tak ada balik raya. Tak balik raya. Terbalik. Memang tak balik pun. Nana boleh balik ke? Senayan? Tak boleh lah. Lambat lagi. Aduh. Ada beberapa tips nak balik kampung dengan bagi tahu. Sama ada yang pertama sekali, lalu terowong bawah tanah. Korek sendiri. Memang tak ada lah. Ataupun nak tikar pandang terbang. Tiramli, Zam-Zam ala kasab. Kan, kalau boleh lah. Aduh. Macam dia buat kelakar. Ataupun dia kata kalau duduk kat Kelantan, nak buat sampan sendiri pusing. Semenanjung tu pergi sana. Apa? Aduh, main-main lah. Orang nak balik kampung lah. Aduh, tak apalah. Kita raya di rumah, di tempat masing-masing. KL je lah. Okay. Sambung ayat 11. 11 Ya. Okay. Wa ma yughni anhu malu. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Okay. Anhu tu tak panjang. Yang kita tadi ni tak ada waw kan? Yang macam kita panjang fasanuya siruhu tu dia ada waw kecil. Yang ni wa ma apa kira tadi? Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Cuba. Wa ma yughni anhu maluhu. Luhu panjang kan? Luhu panjang sebab dia ada waw, lepas tu dia ada tanda mat, ada tanda cacing tu atas tu. Panjang. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Terbaik, mantul. Okey. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang 11, wa ma yughni, orang yang sombong tadi, yang bakhil dan juga tak percaya ni pasal hari akhirat, apa pahala apa bla bla ni. Wa ma yughni, Allah Ta'ala kata padahal tidak berguna. Wa ma yughni itu tak berguna pun. Maluhu iaitu harta dia, idza taradda, apabila dia telah binasa. Dia hancur, harta dia tak boleh buat apa pun, tak boleh tolong dia pun. Kan kaya lah tak mana pun. Kita ni Nana, bukan tak boleh kaya, boleh. Tapi make sure kaya tu boleh bawa ke akhirat. Kaya tu penting. Kita Islam suruh kaya. Antaranya Saidina Osman Affan kaya, Saidina Abu Bakar tu harta dia banyak. Kaya tu jutawan. Siapa lagi? Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Semuanya kaya. Ada harta tu. Ada bisnes masing-masing. Saidina Umar kaya. Kan? Bahkan Nabi SAW sendiri pun banyak harta. Kan? Nabi adalah seorang usahawan yang sangat berjaya. Tapi Nabi memilih jalan yang zuhud. Sebab Nabi sendiri yang memilih. Nabi boleh jadi raja, Nabi boleh jadi hartawan, Nabi boleh jadi apa. Allah Ta'ala boleh bagi kat dia. Tapi Nabi memilih jalan yang zuhud. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sahabat-sahabat yang memang dia kaya. Tapi kaya dia ni, dia bagi balik. Bahkan sampai hari ni, ada wakaf Saidina Osman bin Affan, harta dia sampai hari ni ada. Kalau pergi di Madinah, ada satu bangunan dia tu, bangunan ini milik wakaf Saidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai hari ni dia ada satu bangunan di hotel. Jadi harta-harta tu dibagi pada anak yatim. Dia berjalan sampai hari ni. Bayangkan pahala dia macam mana. Takkan tak nak. So kaya ni boleh, tetapi jangan melampau. Jangan kita rasa kita saja, dan juga harta tu boleh selamatkan kita. Sebab harta ni tak boleh selamatkan kita pun kalau kita tak invest kepada saham akhirat. So dia jadi macam mana? Dia akan tak boleh. Allah Ta'ala kata wa ma yughni maluhu anhu maluhu, dan padahal harta tu tak boleh selamatkan dia pun idza taradda, kalau dia binasa. Dia bila kita mati, yang ikut kita ni 3.
harta kita ikut, harta kita lah, van jenazah ke apa semua, duit-duit kita tu kan, dia akan ikut lah. Kita nak beli kain kapan tu harta kita. Apa ni, family kita ikut. Dan lagi satu, amalan kita ikut. Ada 3 yang ikut kan, ikut pergi kubur. Bila kita tanam je, yang tinggal kat situ apa dia? Amalan kita. Lagi 2 balik. Harta kita balik. Balik-balik tu dah berebut dah. Kan? Tak ada buat apa pun. Dah berebut dah apa semua kan. Kita doakan anak-anak apa ni, kita punya keturunan kita guna harta kita baik-baik lah kan. Kalau tidak kita pun susah sana kan. Kemudian apa, family kita balik, tak ada pun yang cadang buat rumah tidur kat kubur tu, tak ada kan. Sayang antara mana pun balik juga. Betul tak? Betul. Tak ada buat apa. Jadi yang tinggal tu amalan tu lah. Inilah bekalan kita cari ni. So kalau yang powernya, orang tu dia ada dua-dua. Amalan dia pun banyak, teman dia. Yang kedua saham akhirat dia, jariah dia dalam kubur. Yang menjadi harta dia tu menjadi ditransfer jadi saham. Itu yang power. Harta dia banyak. So cara dia transfer tu macam mana? Dia buat, katalah dia wakaf, buat tahfiz, dia buat apa. Selagi mana budak-budak tu ada dan orang hafal Quran, dia akan dapat transfer tu. Macam kalau contohnya kalau kita menderma juga pada tahfiz tu, kita dapat tak? Dapat insya-Allah. Itu dipanggil sedekah jariah yang berjalan. Sedekatun jariah tu adalah sedekah yang berjalan. Yang kalau kita bagi tu dia akan mengalir je. Contohnya Nana pergi mana-mana, paling simple beli Quran, letak je dekat masjid ke, dekat surau ke, RNR, beli sejarah telekung, letak kat situ. Lagi mana orang guna tu, kita dapat. Itu yang namanya jariah. Kalau kita mampu, kita wakaf lah. Wakaf lagi memang confirm orang tak boleh ambil dah. Sebab wakaf ni bila kita dah bagi, tak boleh ambil balik. Maksudnya memang orang tak boleh nak jual beli dah. Sebab dia wakaf. Tanah wakaf kan. Jadi kalau yang macam tu lagi dah berjalan. Sampai kita bila-bila. So dia akan jadi satu amalan dia yang kita buat kat dunia ni. Yang kedua, bila kita mati tu, transfer tu datang. Anak soleh, doa. So benda macam tu yang kita kena pandai sikit. So kita boleh kaya, tapi pasti make sure bawa pergi sana. Okay, sambung ayat 12. Ayat 12 Okay. Yang ni Inna alaina. Inna alaina lal huda. Ini pendek. Inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Okay, sambung ayat 13. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Okay, tengah Wa inna lana, panjang. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Lal akhirata wal ula. Yang A tu panjang sebab ada tu Dia hamzah tu duduk di tengah-tengah, di antara lam dan juga alif. So bila dia tengah-tengah, kita panjang. Lal akhirah. Cuba. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Okey, yang lal akhirah tu dah betul. Lana tu je panjang sikit. Wa inna lana. Dua. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Alhamdulillah, mantap. Okey, ayat ke-12 dan ayat ke-13, tajwid dia macam tu Nana dah baca tu dah betul dah. Okey, maksudnya Allah Ta'ala cerita kat sini, inna alaina lal huda. Sesungguhnya ke atas kamilah yang akan memberikan petunjuk. Kewajipan kamilah yang memberikan petunjuk dan juga hidayah. Itu maksud ayat 12. Wa inna lana. Dan sesungguhnya milik kamilah. Allah Ta'ala kata, lal akhirata wal ula. Apakah milik kami ni? Lal akhirah ni kehidupan akhirat. Okey, kehidupan akhirat. Wal ula, kehidupan yang pertama. Apa dia pertama sebelum akhirat? Dunia ni lah. Dan milik kami dunia akhirat tu masuk ayat tu. Allah Ta'ala kata kami yang akan bagi hidayah, petunjuk. Kamu usaha je. Okey. Kamu kena buat. Kita kena usaha lah untuk dapatkan petunjuk dan hidayah. Betul. Kamu dah diberi otak untuk buat pilihan. Nak buat baik ke buruk. Allah Ta'ala bagi petunjuk. Okey. Dia bagi jalan baik dan jalan buruk. Kamu nilai. So itu yang kita kena usaha. Dan wa inna lana. Macam ada orang cakap lah, saya
saya tak dapat seru lagi lah. Kan? Dia nak tunggu Sebenarnya seru tak boleh tu. cakap macam tu lah. Sebenarnya salah. Seruan tu dah sampai lama. Kita kena cari hidayah tu. Kita kena cari, berusaha. Seruan dah sampai bila? 1400 tahun dulu dah cerita dah. Suruh kita semayang, kan? Suruh kita tutup aurat, suruh kita zakat dan sebagainya. Jadi, seruan tu dah lama dah. Kita je yang buat tak dengar. So kita kena cari. So kalau kita tak nak buat tu, jangan kita blame Allah tak buka hati aku lagi. Salah lah tu Salah. Kita yang tutup hati kita. So Allah Ta'ala tahu bila timing dia tu, dan Allah Ta'ala tahu kita tak nak lagi pun. So kita yang kena berusaha mencari jalan tadi kan. Dan Allah Ta'ala akan bagi petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Kita kena minta lah doa. Allah Ta'ala bagilah petunjuk untuk kita buat kebaikan. Bagilah aku kekuatan untuk aku istiqamah dalam buat jalan kebaikan ni. Minta petunjuk macam tu. So kita tak boleh kita terus berserah macam tu. Salah lah konsepnya. Salah lah. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan bagi milik kami akhirat dan juga dunia. So ada orang pulun sangat dunia, terlupa akhirat. Dia terlupalah yang dunia tu pun Tuhan tu punya. Tuhan yang sama juga yang buat. Akhirat yang Allah Ta'ala nak suruh kita usahakan ni, Tuhan yang sama juga buat. Bahkan akhirat tu lebih penting ataupun lebih baik daripada dunia tadi. Tapi kalau powernya orang tu, dia boleh bawa dunia dia dapat, akhirat pun dia dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita nak kebaikan bukan saja di akhirat. Dunia ni pun kita dapat. Itu untung. Betul. 14. Fa'anzartukum naran talazza. Mantap. Okey, za tu Nana kena keluar lidah sikit macam sebut apa ni zal tadi. Tapi tebal kan. Za. Jadi dia bukan z, bukan za, dia za. Za. Macam sebut zal tapi tebal. Za. Okey. Talazza. Mantap. Okey, fa anzartukum naran talazza, maka Allah Ta'ala kata aku memberi amaran kepada kamu semua. Naran tentang api neraka, talazza yang menjulang-julang. Ini amaran keras. Kalau kamu ingkar, kamu tak beriman, aku memberi amaran kepada kamu, kamu akan kena api neraka yang sifat dia naran talazza, api yang menjulang-julang. Wal a'yadzubillah, takut kita. Okey, ayat 15. Ya, la ni kan? La yaslaha. Sikit lagi. La yaslaha illal ashqa. Okey, la tu kena panjang. La yaslaha. La yaslaha illal ashqa. Mantap Nana, bagus. Okey. Ayat yang ke-16. Alladhi kazzaba wa tawalla. Okey, lagi sekali. Kazzaba tu dengan kazzaba. Keluar dia. Alladhi kazzaba wa tawalla. Mantap Pak Abu. Okey. Ayat yang ke-15. Neraka tadi sifat dia, api dia menjulang-julang kan. Kemudian Allah Ta'ala beritahu ayat 15 tu, la yaslaha, tidak akan memasukinya. Siapa? Illal ashqa, kecuali melainkan al-ashqa, orang-orang yang celaka je. Maksudnya orang yang masuk neraka ni yang celaka je lah. Neraka ni, ayat dia macam ni. Neraka ni takkan ada siapa yang masuk. Kecuali yang betul-betul celaka lah masuk neraka. Macam tu. Maksudnya Allah Ta'ala tak nak pun kita masuk neraka. Allah Ta'ala kalau boleh nak semua masuk syurga. Tapi kita yang engkar, tak nak dengar, tak nak ikut. So balasannya dapat neraka. So sangat susah sebenarnya nak dapat neraka ni. Sebab kita memohon rahmat Allah. Rahmat Allah ni sangat luas. Allah Ta'ala sayang kita. Allah Ta'ala sayang semua. Dia bagi kita peluang-ruang yang banyak untuk kita kembali dan juga taubat. Faham. Allah Ta'ala suruh kita berdoa. Bahkan Ramadan ni adalah bulan pembebasan daripada api neraka. Lepas tu kita kena doa, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah kami, ibu ayah kami, nenek moyang kami, semuanya. So doa tu Nabi suruh amal. Sayyidatina Aisyah tanya Rasulullah, kalau aku jumpa Datuk Qadar, aku nak baca apa? Aku nak buat apa? Nabi kata baca doa tu banyak-banyak. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tambah nak tambah karim pun boleh. Ya wahai Allah yang engkau maha pemaaf
dan juga engkau karim ni maksudnya engkau maha pemurah, maha mulia. Pemurah kan? Maha suka memberi. Kalau baca dalam bahasa Melayu boleh? 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 Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maka maafkan aku. Itu maksud dia. Tapi kalau boleh kita amal juga sebab bahasa Arab tu Nabi mengajar kita jadi sunnah lah. Tu kita baca dua-dua. Kalau kita usaha dah untuk belajar. Allahumma innaka, dia 6 je. Allahumma, cuba. Allahumma Innaka afuun. Okay, 1, 2, 3 kan. Tuhibbul. Yang keempat, yang kelima, afwa. Fa'fu anni. Ada 6 je. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. 6 word. 6 kalimah tu menyelamatkan kita daripada api neraka yang ni, yang menjulang-julang apinya. Okey, allazi kadzdzaba wa tawalla ayat 16 yang Nana baca tu. Siapa yang mereka yang celaka ni, yang masuk neraka ni? Iaitu allazi kadzdzaba, yang mendustakan, yang tak percaya, yang mendustakan Rasul ni. Yang tak beriman dengan Rasul dan juga tak beriman dengan Allah dan juga Al-Quran ni. Wa tawalla, dia juga berpaling. Dia tak beriman tak apa, dia berpaling, bukan tak apa. Dia tak beriman dan juga dia berpaling. Wa tawalla tu berpaling engkar. Tak nak dengar pun. Lagi. So mereka ni lah yang celaka ni. Ayat 17. Sambung Sambung. Wasayujannabuhal atqa. Okay, sambung. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Mantul. Okey, mantap tajwid tu, maintain Okey, masuk ayat kat sini. Wasayujannabuhal atqa. Neraka tadi yang masuk dalam dia tu apa? Golongan yang celaka. Okey, siapa golongan celaka tu? Yang mendustakan Rasul dan juga berpaling daripada ajaran Islam ni. Okey. Tetapi neraka ni akan, Allah Ta'ala kata, wasayujannabuha, akan dijauhkan daripadanya neraka ni. Siapa? Al-atqa. Tadi al-ashqa. Kita tengok perkataan ayat 15 tu. Al-ashqa iaitu orang yang celaka. Al-atqa ayat 17 ni ialah orang-orang yang bertakwa. Beza dia shin tu je. Satu shin ash, satu ta'at. Daripada kalimah takwa kan. Dan akan dijauhkan neraka ni bagi mereka yang bertakwa. Mereka yang bertakwa ni siapa? Orang yang takutlah dengan Allah, bagi tahu kata kalau buat macam ni masuk neraka, takut. Itu namanya takwa. Dia sungguh-sungguh takut. Ya Allah, kami takut sebab kita ni tak cukup amalan kita ni. Takut kita neraka ni. So takut tu adalah dipanggil adalah orang-orang yang bertakwa. Takwa lah. Tapi beza takut hantu dengan takut Allah. Beza takut Tuhan dengan takut hantu apa? Takut hantu. Takut hantu. Takut pada Tuhan. Sebalikkan hantu. Kan? Apa beza dia? Hantu. Kalau kat asrama lu, Nana, kau jangan pergi toilet malam-malam. Malam-malam dia punya toilet tu, belah hujung tu dia flush sendiri. Memanglah rosak, dia flush sendiri. Kan? Itulah pasal. Jadi kita pergi tak? Memang tak pergilah. Kan? Tak pergilah. Malam-malam dekat hostel tu, kat dorm tu ada orang basuh baju. Pukul 4 pagi. Lambat lagi nak pergi. Pergi menempah. Saja lagi tengok. Dia sanggup tahan sampai pagi, tahu. Tak pergi toilet. Sebab betul. Apa? Takut. Itu takut hantu. Takut hantu, kita makin jauh lagi kita. Takut singa lagi. Tapi takut Tuhan ataupun takut Allah, kita makin dekat. Dekat-dekat. Itu beza dia. Lagi takut, lagi dekat. Lagi takut, lagi dekat. Itu namanya. Mendekatkan diri pada Allah tu takwa. Kita takut, Allah Ta'ala kata ini. Allah Ta'ala kata jangan. Itu namanya kita makin dekat. Allah SWT. Okay. Kemudian, siapa sifat orang yang bertakwa ni? Allazi yu'ti ma lahu yatazakka. Iaitu yang, siapa yang bertakwa ni? Iaitu orang-orang yang yu'ti, yang memberikan ma lahu, hartanya, di jalan Allah, yatazakka, dengan bertujuan untuk mensucikan hatinya atau mensucikan hartanya. Dia sucikan hati, dia tak riak. Sucikan hati tu tak riak. Sucikan harta ni dia
dia macam bersyukur lah kan. Dia zakat tu maksudnya sucikan harta. Kita clearkan balik apa-apa dosa kita ke apa ke, harta-harta tu Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Itu maksudnya kita mensucikan harta. Tapi sucikan hati ni kita bagi bukan riak. Bagi bukan nak menunjuk. Dan sedekah. Tu tak settle tu. Hashtag. Dan sedekah dan doa dan tahajud. Susah tu kalau macam tu. So ada benda yang kita boleh tunjuk dalam kita punya social media. Ada benda yang tak payah tunjuk pun tak apa. So itu tunjuk ke tak payah? Kata orang nak tunjuk, bagi semangat pada orang boleh lah, nak sedekah lah. Betul, boleh. Kita boleh tunjuk. In tubdus sadaqati fa ni'mahi. Okay, kalau kamu nak tunjukkan sedekah tu, itu adalah sebagai nikmat yang boleh kita tunjukkan supaya kita boleh bagi semangat, boleh bagi motivasi kepada orang lain untuk buat kebaikan. Ataupun ada orang bagi sedekah tu untuk apa? Untuk bagi nak tunjukkan bahawa duit-duit sumbangan orang tu sampai kepada macam tu kenalah tunjuk kan? Kena tunjuk kan. Okay, kalau macam bos tanya, mana kau punya report kerja? Tak naklah, takut riak. Memang kena buang lah kan, sebab tak nak menunjuk kan. Itu salah konsep tu. Salah konsep. Katalah ada orang buat satu apa-apa macam charity lah, yayasan, dia buat satu fundraising kan. Fundraising, orang bagi sumbangan. So orang nak tengok progress tu. Sampai ke tak sampai. Jadi kita kenalah tunjukkan progress tu. Sampai kat Syria ke, sampai kat Palestin ke, doakan sahabat-sahabat kita di Palestin yang diuji tengah-tengah tarawih. Zionis bom dia orang. Apa lagi, kita bantulah apa yang boleh kita mampu. Paling kurang kita doa kan. Kalau tidak pun kita bantulah apa yang kita boleh bagi, betul tak? Betul. Okay. Allah Ta'ala kata, kalau kamu intu badus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu apa ni panggil? Kamu menzahirkan sedekah tu secara terang-terang, maka yang demikian tu adalah baik. Kerana dia akan menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Orang lain boleh follow. Nak buatlah sebab Nana tengok dia buat charity baik je. Aku nak buatlah macam dia. Nampak? So bila kita buat, Nana pun dapat pahala. Sebab Nana dah bagi satu contoh yang baik. Man dalla ala khair kafa'ili. Siapa yang buat satu kebaikan, dia akan dapat pahala. Orang-orang yang buat tu kita akan dapat juga. Mudah-mudahan. So kita buatlah apa-apa yang boleh kita buat tunjuk kebaikan tu. Bila ada orang copy kita, ada orang inspired by kita, kita dapat pahala jugalah. Kita dapat pahala, insya-Allah. Yang penting kita ikhlas dulu. Dan orang tu dia buat. Niat tu penting lah. Niat tu penting. So kita tunjuk tu, kita make sure kita tunjuk tu bukan kerana riak, tapi kerana tadi. Okay. Tapi Allah Ta'ala kata wa in tukhfuha, dan kalau kamu sembunyikan pula sedekah tu, okay, wa tu'tuhal fuqara, serta kamu berikan kepada orang fakir miskin, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kamu. Allah Ta'ala tahu dah. Sebab kadang kalau kita terlalu show off, susah juga kita nak kawal. Betul juga kan. Orang kata baiknya dia. Masuk di komen, settle. Baca komen. Kan. Lepas tu dia pergi pin pula komen tu. Alamak. Kan. Jadi benda tu sangat halus. Kalau kita boleh jaga, insya-Allah. Tapi kalau rasa macam ni macam rosak je aku bagi ni kan, dan lain, baik tak payah tunjuk. Tak payahlah, tak payah tunjuk lah kan. Saya tanya guru saya, macam mana kita nak buat habis macam tu? Macam kalau contoh kita ada satu komitmen yang memang kita kena macam tunjuk lah kan. Kita kena tunjuk sikit untuk motivasi orang lain, untuk kerja, untuk apa. Jadi kita kena tunjuk. Dia kata buat macam ni. Yang tu kau usahalah sungguh-sungguh niat. Aku buat ni kerana Allah, bukan kerana manusia. Aku buat ni kerana Allah. Okay? Kalau orang puji ke apa ke, cepat-cepat doa. Doa dia apa? Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun. Atau bahasa Melayu dia, ya Allah, janganlah engkau menghina aku, janganlah engkau menghukum aku dengan apa yang mereka cakap. Kan? Janganlah engkau menghina. Jangan kau menghina, jangan kau menghukum aku bima yaqulun, dengan apa yang mereka cakap. Kau orang cakap kita macam-macam, baiknya dia, Nana macam tu, ni. Kan? Dia orang cakap tu sebab tanggungjawab sosial dia, mereka adalah jabatan netizen. Dia orang kena cakap. Jabatan netizen ni dia ada kerja dia kena komen. Terima kasih sebab kalau dia tak komen, dia tak balance juga. Instagram pun pelik. Asal tak ada komen betul juga. Dia orang buat IG untuk komen. Dia kata kalau tak ada komen, buat apa ada tempat komen tu? Jadi orang IG pun pelik. Asal tak masuk komen?
Rupa-rupanya dia orang semua menjaga niat masing-masing. Komen boleh. Komen boleh lah, komen yang baik lah. Komen yang baik-baik, jangan kecam. So macam tu. Ha. Kalau tak komen, tak balance tau. Dia tak balance. Dia kena komen. So, itulah cerita dia. Jadi, dah lupa dah. Dah lupa dah. Okay, kalau kita boleh jaga niat tu, kita tunjuk je. Berpada-pada. Dan dalam masa sama, kita kena buat juga amalan-amalan sedekah yang tak payah tunjuk ke orang. Baru balance lah. So dia balance. Dan kalau tak diterima amalan yang tadi, kita ada backup. Faham? Faham. Kalau everything nak kena tunjuk dalam social media, susah kita. Takut dia nipis. Takut dia pahala tu tak cukup. Itu cara dia. Kita kan manusia biasa kadang-kadang kan. Betul. Hashtag. Kita manusia biasa. Okay. So ayat tadi tu Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Boleh refer. Intu bidu sadaqati fani'immahi. Kalau kamu nak tunjukkan sedekah secara terang-terang untuk tujuan kebaikan, untuk tujuan orang ambil contoh. Macam Ustaz Bigliu tu kan, dia pergi mana pun dia tunjuk semua sebab dia memang membawa amanah-amanah orang. Untuk buat kebaikan. Fani'immahi, maka boleh, bagus. Baik, wa in tukhfuha, tapi kalau kamu sembunyikan dan kamu bagi kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, maka itu yang lebih baik kepada kamu. Untuk lebih baik kepada kamu. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dan akan mengampunkan dosa-dosa keburukan-keburukan kamu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Ta'ala mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Kamu sembunyi ke, kamu tunjuk yang apa zahir ke, Allah Ta'ala tahu semua. Faham? Okay, Nana, okey kat ni? Nak habis sikit lagi? Okey. Okay kan? Saja berkongsi kan, berkongsi. Kawan-kawan pun macam tu juga boleh buat, insyaAllah. Okay? Betul. Alright. Orang yang bertakwa tadi, dia bagi harta dia dan juga dia menyucikan hati dia. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Keikhlasan dia ni, Allah Ta'ala sebut, macam mana maksud ikhlas ni? Wa ma li ahadin. Padahal dia bagi harta dia, sedekah dia, infak tadi tu. Wa ma li ahadin, tak ada seorang pun indahu, di sisi dia, min ni'matin, kerana satu nikmat tu tujza, harus dibalas. Faham maksudnya? Ini ayat terjemah sebiji. Padahal dia tak ada apa-apa kepentingan pun untuk dia dapat dengan dia bagi tu. Faham tak? Itu maksud dia. Dia tak ada terhutang budi. Dia tak ada terhutang budi. Situ. Macam ada orang bagi sedekah sebab terhutang budi, dia bagi kat aku dulu. Itu dia terhutang budi. Yang lagi perfect punya keikhlasan ni ialah dia tak ada terhutang budi tapi dia bagi. Maknanya macam tak mengharapkan balasan pun. Pejam mata. Okay? So macam tu. Yang tu power. InsyaAllah kita cuba sampai ke tahap itu. Dan kadang-kadang ada benda yang kita bagi macam bisnes ke apa ke, kita minta orang review dan apa tu, tak apa, sebab itu tuntutan kerja. Dan dapat pahala kita bagi tu, hadiah. Kita menggembirakan orang, dapat hadiah. Tapi dalam masa sama kita cari juga benda-benda yang kita bagi tu bukan kerana apa-apa. Yang tu yang orang pun tak tahu. Dan ini ramai orang yang buat, tapi kita tak tahu. Bila dia meninggal nanti baru orang tahu. Dia ni buat yang ni, dia ni buat yang ni, dia ni buat yang tu. Yang tu insya-Allah. Baik. Okey. Dia buat semua tu bukan kerana mengharapkan balasan, bukan hanya kerana kerana terhutang budi. Tetapi ayat 20 tu Nana cuba baca. Nana dah baca wa mali ahadin tadi. Dah baca kan? Dah. Okey. Illa bitigha sampai habis. Okey. Ini macam payah sikit ni. Ya, illa bitigha. Illa bitigha wajhi rabbihil a'la. Mantul. Apa payahnya? Tahu ke tu? Okey, last sekali. Wala sawfa yarda. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okay. Dia buat semua tadi tu bukan kerana terhutang budi, satu. Melainkan Allah Ta'ala kata illa. Illa tu melainkan, kecuali ibtigha'a. Illa ibtigha'a, melainkan dia mencari. Cari apa? Wajhi rabbihil a'la. Keridaan Tuhannya yang maha tinggi. Tu. Mencari redha Allah tu yang paling penting.
Dia buat tu aku tapi dia tak payah cerita aku bagi ni, aku tak mengharapkan apa-apa pun, aku mengharapkan redha Allah. Tak payah cakap benda tak payah cakap. Bila dia cakap macam tu je tu dah jadi lain. Teriak pula dah. Dia tu aku bukan kerana apa-apa, aku bagi ni ikhlas kerana Allah Taala. Tak payah cakap. Dia sebab bila saat kita cakap tu dia tak apa nak ikhlas lah. Faham? Faham. Lepas tu boleh pesan kat dia, nanti kau tag kat Instagram, kau tulis di ada hamba Allah yang ikhlas memberi. Betul. Itu dah jadi lain. Tu tak payah repost tau itu. Tu kau repost tau. Nanti aku akan repost balik. Itu dah jadi lain. So, ini yang bagi total yang tak ada apa-apa ni. Tak ada tentang budi apa-apa pun, tak ada kaitan, bukan kena-mengena, bukan kerana adik-beradik. Tapi aku bagi kat engkau ni, dan lagi best, tak tahu pun siapa yang bagi. Yang tu paling best lah. Yang tu paling best lah. So kita kena ada yang kita yang macam saya cakap tadi tu, yang kita nak bagi tunjuk tu boleh. Yang ni pun kena ada juga supaya dia complete each other. Dia melengkapi lah. So dia balance. Takut yang kita tunjuk tadi tu dia nipis saja pahala dia. Kan? Dia kurang kan. Orang puji, orang komen sikit kurang, orang komen sikit kurang. Kan? Orang maki pula, kita maki balik, habis terus, tak ada apa-apa. Dah maki tu senyap je lah kan. So kita harapkan yang ni, yang kita tak nampak, yang orang tak nampak ni, untuk bantu kita. Faham kan? Faham. Dia cari, tak ada benda lain illa btigha wajhi rabbihil a'la. Dan dia akan dapat apa last sekali, wala saufa, dan kelak pasti Allah Taala kata yarda, dia akan redha dan dia akan puas hati. Ini janji Allah. Kelak kau buat macam tu, kau cari redha aku, kelak engkau pasti akan redha, engkau pasti akan puas hati. Puas hati sebab apa? Nanti kat sana nanti banyaknya aku punya hasil, banyaknya aku punya reward, banyaknya aku punya investment. Yang benda ni kita beriman ni, yang kita tengah baca ni akan dapat. Sebab ni janji Tuhan. So kalau nak tahu betul tak betul, tahu macam mana? Kalau nak tahu betul tak benda ni, mati dulu lah. Mati dulu, confirm tahu. Aduh. Takut tu. Tak banyak amalan ni. InsyaAllah. Okay. Surahul Azim. Surah ni dia ada sebab turun dia. Ayat tadi ni cerita pasal siapa? Seorang usahawan dan jutawan yang sangat power pada zaman Rasulullah. Sahabat Nabi yang sangat akrab, nama dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. So turun disebabkan dia. Kata Urwah, dia kata ayat ketiga ini turun, ketiga-tiga ayat ni, ayat 17 sampai 19 tadi kan. Ayat yang kita baca 17. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. 3 ayat ini turun kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab dia. Kenapa? Kerana dia telah memerdekakan 7 orang hamba sahaya yang telah beriman kepada Allah yang diseksa oleh pemilik mereka masing-masing. Zaman Rasulullah antaranya Zinirah, Sayyidina Bilal bin Rabah, kan dikatakan dia ni dah beriman tapi kena torture dengan tuan dia. Sayyidina Abu Bakar ni kaya. Dia beli semua. Itu yang maksudnya dia beli tu tak ada apa-apa hutang budi pun. Kalau tak tolong pun tak apa. Itu hamba je. Tapi disebabkan iman, disebabkan dia sayang Islam, dia sayang Rasul, dia percaya benda ni, dia beli. Maka turun ayat ni puji dia. Ni sebab ayat tu. Okay, faham. Right. So mudah-mudahan jadi semangat. InsyaAllah Nana, ada apa-apa soalan ke? Boleh kan? Panjang tu. Okay dah. Okay kan? Okay Nana, thank you very much. Thank you. Hopefully adalah manfaatnya. Ni saya cakap sama akhirat kita lah. Untuk saya sendiri, untuk saya juga ni kan, pesanan bila kita baca banyak kali ni, Quran bagi tahu benda ni, aku kena buat ni. So macam tu. Beriman. Sebab reward tu semua dah bagi tahu dah. Ada punya reward rugi lah. Kalau ada satu sale yang dia bagi tahu ada reward, orang tu tak ambil. Bodoh ke pandai? Kau fikir sendirilah kan. Faham sendirilah. Faham sendirilah. Kau dapat iPhone 12. Tak buat. Takkan tak nak. Kalau dia tak nak tu, tak apalah, saya tak nak lah, ambil kat awak. Itu namanya So, ini lagi-lagi punya reward lah. Kita kena rebut. Okay Nana, any last word, apa-apa ucapan sikit kepada peminat-peminat Nana, mungkin ucapan raya.
Okay, kepada semua peminat Nana yang tengah tengok ni, selamat Hari Raya. Raya PKP tahun ni, jangan lupa jaga diri. Janganlah keluar rumah kalau tak ada apa-apa. Jaga jarak, ya. Jaga dirilah. Sama-samalah kita beraya di perantauan, ya. Walaupun jauh di mata, tetap dekat di hati dengan family kita. Masya Berada di Allah. kampung. Kan boleh online. Kita online. Online saja. Kita online saja, insyaAllah. Tak apa. Dan paling penting doa lah, Nana. Betul, doakan. Doa. Kita cepat benda ni. Kita pun tak sabar nak ada gambar dia orang viralkan. Nak grab macam orang baling topi kan. Ini dia baling mask. Oh, bestnya. Daripada COVID. Amin, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Okey Nana, kami doakan Nana diberikan kesihatan, diberikan kerahmatan, diberikan segala-galanya dimudahkan, berjaya. Doakan Ryan juga, Ryan jadi anak yang soleh. Ryan jadi anak yang soleh, anak yang hebat, nanti boleh jaga mother dia. InsyaAllah. Mother kan. InsyaAllah Nana sukses terus sukses kan. Terus berjaya. Kaya berkepuk tu insyaAllah. Amin. Amin. Kaya dunia akhirat. Amin ya Allah. Nanti kita ngaji tau. Nana ngaji bagus. Boleh. Okay. Alright. Okay guys, sekian saja untuk episod kali ni. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Nana sekali lagi. Thank you Nana. Okay. Dan kepada anda semua yang join, thank you very much. Nanti kita jumpa lagi. Selamat nanti episod yang terakhir lah ni. Episod yang terakhir untuk Ramadan. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi dalam episod yang lain live ngaji. Okay, jangan lupa follow IG Nana, Siti Nurdiana. Jangan lupa follow YouTube, Nana punya YouTube. Betul. Kan? Lagu-lagu baru dia jangan lupa support. Dan jangan lupa follow live ngaji. Dan saya jugalah ya. Yeah. Okay guys, take care. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye Nana. Bye-bye. Terima kasih. Okay. Dah.